Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung balik pembelajaran kita, iaitu hadis tahun 5, tajuk mengada-adakan dalam agama. Apa yang murid akan belajar pada hari ini? Yang pertama, murid dapat mengenal pengertian bid'ah. Apa itu bid'ah? Seterusnya, murid dapat membezakan amalan yang diterima dan yang tidak diterima. Kita tengok amalan mana yang diterima dan mana amalan yang tidak diterima. Okey, sebelum tu murid boleh buka muka surat 2 buku teks hadis. Kita baca sama-sama terjemahan hadis. Dari Ummul Mukminin, iaitu Ummul Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, katanya, barang siapa yang mengada-adakan urusan, yakni agama kami ini, suatu pekerjaan yang tiada daripadanya, maka ia akan tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan di dalam riwayat Muslim, barang siapa melakukan suatu pekerjaan yang tiada di atasnya urusan kami, maka ia tertolak. Ini adalah maksud hadis, terjemahan hadis yang kita telah belajar pada minggu lepas. Okey, kita tengok bahagian huraian ringkas hadis. Dalam hadis, Rasulullah menyatakan bahawa sesiapa yang mengada-adakan atau mereka-reka di dalam urusan agama atau membuat sesuatu yang baru yang tiada contohnya daripada Rasulullah, maka tidak diterima. Perkara baru yang awak buat, perkara yang tak ada contoh daripada Rasulullah, semua amalan-amalan itu tidak akan diterima yang berkaitan dengan agama. Kalau ada kaitan dengan agama, perkara baru yang awak buat tidak akan diterima. Dalam bidang akidah pula telah ditunjukkan cara meningkatkan keimanan, dan dalam ibadah juga telah ditunjukkan kesempurnaan cara pelaksanaan amalan yang berkaitan dengan sesuatu ibadah itu. Semua kaedah tidak boleh diubah atau ditukar daripada syariat asal. Semua perkara tentang akidah dan ibadah telah ditetapkan oleh syarak. Maksudnya tak boleh ubah. Okey, kalau ubah, tidak akan diterima amalan itu. Bid'ah atau mengada-adakan, artinya mereka-reka dan membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contoh daripada Rasulullah. Ini mengada-adakan. Benda baru yang kita buat ni namanya bid'ah. Sesuatu yang baru yang tidak ada contoh daripada Rasulullah. Okey. Contoh perkara-perkara bid'ah, perkara baru. Menukar solat kepada 5 rakaat, solat dengan niat sahaja tanpa melakukannya. Ada orang niat saja, lepas tu dia tak buat pun solat, berdiri tegak, takbiratul ihram semua tu, sujud, rukuk, semua dia tak buat, hanya niat saja. Ni perkara bid'ah. Mengurangkan atau menambah waktu solat. Contoh, solat 5 waktu sehari semalam, tapi dia solat 1000, 10. Solat wajib dia buat 10. Tu mengurangkan atau menambah waktu solat tu bid'ah. Bernazar dengan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Contoh, di bernazar, kalau aku lulus ujian ni aku nak minum arak. Yang tu bernazar dengan sesuatu yang bertentangan dengan agama, ni perkara bid'ah. Maksudnya tidak diterima amalan tersebut. Sesuatu yang tidak daripadanya, artinya ialah perkara yang tidak daripada agama atau yang tidak berdasarkan dalil syarak menurut peraturan hukum. Maksudnya perkara yang amalan-amalan tersebut sesuatu yang tidak daripadanya, bukan daripada perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh syarak. Tertolak. Apa maksud tertolak dalam hadis? Artinya tidak sah atau tidak diterima amalannya bagi sesuatu perbuatan yang diada-adakan itu. Maksudnya perkara yang awak buat, sesuatu yang diada-adakan, direka, ditambah, yang tak ada contoh tadi, bid'ah tadi, tidak sah dan tidak diterima amalannya.
Cuba kita lihat perbezaan 3 amalan ni. Yang pertama sekali adalah amalan yang diterima, iaitu amalan yang telah dilakukan mengikut hukum syarak yang ditetapkan dan cara yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Yang ni yang biasa kita buat, ya, ikut Nabi. Contoh dia puasa, solat, berwuduk, mandi dan menunaikan haji. Yang ni semua ada cara yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Bila kita ikut, maksudnya amalan ini diterima. Kita ikut hukum syarak dan cara yang dijelaskan oleh Rasulullah. Manakala amalan yang tidak diterima, iaitu amalan yang tidak ditetapkan oleh hukum syarak dan tidak ditunjukkan oleh Rasulullah, ia berhubung dengan akidah, ibadah dan muamalah. Maksudnya sesuatu perkara yang kita buat tak ada ditunjukkan oleh Rasulullah, yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan muamalat, tidak akan diterima. Contohnya adalah menambah bilangan solat subuh kepada 3 rakaat. Solat subuh 2 rakaat, dia buat 3 rakaat. Mengada-adakan sesuatu yang bukan daripada Nabi, perkara itu tidak diterima. Amalan itu tidak diterima. Secara automatiknya tak sah solat subuh dia, kalau dia tambah. Dan yang ketiga, amalan yang tidak dilarang. Maksudnya bila buat tak dilarang, diterima tapi tak dilarang. Amalan yang direka dalam urusan dunia, yang ni tiada kaitan dengan agama, dia berkaitan dengan dunia sahaja, seperti perniagaan, mereka peralatan moden, pakaian, alat komunikasi, kenderaan, pertanian atau ciptaan baharu. Okey, dekat sini kita boleh lihat perbezaan 3 amalan. Ada amalan yang diterima macam mana, amalan yang tidak diterima dan amalan yang tidak dilarang. Kesimpulannya di sini, amalan yang dilakukan mengikut hukum syarak sahaja yang diterima. Amalan yang tak ada hukum tak ada contoh daripada Nabi tidak diterima. Amalan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum syarak akan tertolak, tidak sah sekalipun amalan itu dilakukan oleh orang lain. Sesuatu amalan yang berhubung dengan urusan dunia boleh diperbaharui walaupun tiada dalam hukum syarak. Bila berkaitan dengan dunia yang tadi, perniagaan, pakaian, alat komunikasi, semua tu tiada kaitan dengan agama, maka diterima, tidak dilarang amalan tersebut. Tidak mudah mengamalkan ajaran daripada orang lain tanpa mendapatkan rujukan daripada orang yang berilmu dan panduan hukum syarak. Apa nilai murni yang kita belajar hari ini? Apa nilai-nilai kebaikan yang kita belajar? Bersabar dalam mempelajari ilmu. Menuntut ilmu ni kena sabar. Meyakini garis panduan yang telah ditunjukkan oleh syarak. Yakin bahawa apa yang telah ditetapkan oleh syarak tu betul. Tak perlu was. Bijak membezakan urusan dunia dan ketetapan agama. Kita tahu mana perkara dunia, mana perkara agama. Contoh pakaian, tiada kaitan dengan agama, tidak dilarang amalan tu. Pakai kemeja, tak dilarang. Walaupun zaman Nabi Nabi tak guna kemeja bernektai, tak ada tali leher, tetapi tidak dilarang. Sebab apa? Tiada kaitan dengan agama. Sekiranya ada soalan, boleh tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.